Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah salam 14 Ramadan. Malam ni makan 15. Alhamdulillah dah 14 hari kita berpuasa. InsyaAllah saya akan sambung lagi hati-hati menjaga hati yang bahagian 14 InsyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan, apa kata kita mulakan dengan kitab Fatihah sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, seperti yang saya kongsikan sebelum ni, terdapat 3 jenis hati, iaitu yang pertama saya dah kongsikan, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sihat. Qalbun salim, hati yang sihat, iaitu orang tu yang hati sihat ni dia ikhlas dalam setiap amalnya. Apa yang dia buat adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga hati dia, keinginan dia, semua menentang hawa nafsu yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Okay, yang kedua iaitu qalbun marid. Semalam saya ada cerita qalbun marid itu iaitu hati yang sakit. Iaitu orang seperti ini hidup dia tak tenteram, resah, risau, cemas dan tidak menikmati kebahagiaan hidup. Orang macam ni dia merasakan kebahagiaan akan nikmat yang dikurniakan Allah SWT. Dia tak dapat semua tu. Dia tak dapat nikmat yang dikurniakan Allah tu. Dan seringkali dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tak kira lah dosa baik besar atau kecil. Orang kaum marid ni sebenarnya dia memiliki 2 unsur yang saling tarik-menarik, di mana dia ada sifat dari zon takwa dan juga dia ada sifat dari zon nafsu. Benda ni seringkali berlawanan. Okay, hari ini insya-Allah saya akan sambung dengan jenis hati yang ketiga, iaitu qalbun mayyit ataupun hati yang mati. Qalbun mayyit ni, hati yang mati ni adalah satu yang sepatutnya paling kita takuti. Perkara yang paling kita takuti adalah bila hati kita nak jadi kotor dan tidak ada usaha langsung untuk membersihkannya atau kita nak ubatinya. So, maka hati itu akan menjadi parah dan akhirnya boleh menyebabkan hati kita itu mati. Berdoalah agar kita sekeluarga dijauhkan daripada terjerumus hati mati atau qalbun mayyit ni. Kita dah tahu qalbun salim, qalbun sihat, qalbun marid, qalbun sakit, hati yang sakit. Qalbun mayyit ni kita doalah supaya kita dijauhkan. Jangan sampai hati kita dapat hati yang mati. So, hati yang mati ini adalah hati ni dia tak kenal dah, macam tak kenal siapa Tuhan dia dah. Dia tak kenal siapa pencipta dia. Dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. So, hati ini dia menjadi kosong dari kehidupan. Dia selalu menuruti keinginan nafsu dia, kesenangan diri dia. Meskipun dia tahu apa yang dia buat ni ikut nafsu dia tuan, dimurkai, tak disukai Allah. Dia tak kisah dah. Walaupun dia tahu Allah tak suka benda tu, Allah melarangnya, tapi still dia nak buat juga benda tu. So, mereka ni dia macam tak mahu lagi beribadah dan tak mahu jalan perintah Allah SWT. Dia tak mahu solat, tak mahu berpuasa, apalagi mengerjakan sesuatu yang disukai Allah SWT dan apa yang Allah reda. Semua tu dia memang dia tak peduli dah. So, hati yang mati ni dia tak hiraukan apa yang Allah suka dah. Dia tak kisah jika tidak dapat keredaan dan rahmat Allah SWT. Inilah dia hati ni, dia hati yang keras. Dia tak menerima dan taat pada kebenaran. Dia tak boleh tanya dan tak boleh nasihati. Orang kalau tegur dia, nasihat memang dia tak peduli dah. Dia tak kisah, dia ikut hati dia aja. Hati dia kering dah. Itulah menjadi hati dia kosong dari semua jenis kebaikan. Tu kalau kita tengok benda semua jadi kenapa tau? Kenapa hati dia dah macam dah kosong, yang dia tak dengar cakap orang, dia tak mau ibadah, dia tak peduli dah apa ajaran apa yang disuruh Allah, apa ajaran Rasulullah. Sebab hati dia ni dia dah membenarkan setan tu berlolasa keluar masuk sukati dalam hati dia. Dan seterusnya dia macam membenarkan setan tu terus merampas hati dia. Terus setan jadikan tempat tinggal. Macam tu dah setan dah duduk macam dah dia tempat tinggal setan dalam hati dia tu, bebas. Setan tu bebas buat apa saja dalamnya.
Itu yang menjadikan dia sering kali dikuasai nafsu. Hati dia macam dah tak ada sifat takwa dah. Penuh dengan sifat-sifat nafsu je. Kalau kita tengok yang negatif, meter jiwa tu kan, negatif 1 sampai negatif 8, semua tu adalah kat dia. Semua negatif saja. Yang sifat takwa positif 1 sampai positif 8 tu tak ada langsung dah. So hidup dia hanya bertuhankan nafsu. Dah tak ada nilai-nilai kemanusiaan. Segala tindakan dia mengikut nafsu je. Kalau nafsu kata pukul, dia pukul. Kalau nafsu kata bunuh, dia bunuh. Sampai tak ada lagi hati nurani tu. Itulah amat bahaya hati yang mati ni. Kerana dia tak punya iman. Kalau buat jahat, dia boleh jadi keji dari binatang. Itu yang kalau kita tengok kan, banyaklah kes. Kita tengok macam mana yang ada anak-anak sampai sanggup menghalau mak bapak dia, memukul ibu dia atau bapak dia. Sanggup dia aniaya saudara dia sendiri. Ada lelaki sampai sanggup haruan makanak, dia nodai anak kecil sendiri. Sampai kita sama kita tak terfikir, kita kata Allah sanggupnya dia sampai dera anak dia, sampai ke tahap rogol anak sendiri. Allah Akbar. Benda-benda semua tu sebab sampai kita tak terfikir macam mana dah boleh sanggup buat benda tu kan, terutamanya pada anak-anak kecil kan. Allah Akbar. So orang seperti ni kalau kita lihat pada meter jiwa dia kan, yang spektrum meter tu, dia dah sampai ke negatif 8 dah. Dia sudah seperti macam hilang akal. Dia tak peduli dengan apa pun. Yang penting bagi dia hanyalah keinginan dia dan syahwat dia dipenuhi. Kalau kita tahu orang macam hati sihat ni, kaum muslim, dia kalau dia mencintai kerana Allah. Dia membenci kerana Allah. Tapi berlawanan dengan orang yang hati yang dah mati ni. Kalau dia mencintai, maka dia mencintai kerana nafsu. Kalau dia membenci kerana nafsu. Kalau dia memberi kerana nafsu. So, apa yang dia buat tu, dia lebih utamakan hawa nafsunya daripada keredaan Allah SWT. Pendek kata, orang-orang yang hatinya telah mati ni, hawa nafsu menjadi pemimpinnya. Syahwatnya adalah general dia. Kebodohan adalah pemandunya. Kelalaian adalah kenderaannya. Ini yang saya dapat memang daripada Ustaz Adi Dayat dengan Agim ni, memang best lah. Betul. Kata orang ni Ustaz Agim yang selalu cakap ni, orang yang hati mati ni, ingat, hawa nafsu jadi pemimpin dia, syahwat jadi general dia, kebodohan adalah pemandu dia, kelalaian adalah kenderaan dia. So kalau hawa nafsu jadi pemimpin dia, syahwat jadi general dia, kebodohan jadi pemandu dia, kelalaian jadi kenderaan dia, so mana nak pergi? Memang ke laut lah. Dia tak peduli dah. Apa yang Allah suka memang ikut nafsu dia je kan. Memang terbabas je kerja yang sentiasa. So, terjerumus dengan kemaksiatan dan dosa-dosa ya. So, mereka ni sebenarnya orang-orang yang hati mati ni, dia terbuai dengan pemikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi je. Dia mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan semata-mata. Dia tak peduli lah. Tak peduli nasihat orang. Dia tak fikir dah, dia terus ikut setiap langkah dia, keinginan apa yang syaitan ni. Sebab kan syaitan dah masuk hati dia kan. So dia kalau ada majlis ilmu lagi lah. Sebab tu kadang kita kata kan, sampai macam boleh macam nak terbakar, dia telinga dia panas, dia tak sedang duduk. Majlis ilmu memang no lah, dia tak nak dengar lah, tak nak pergi. Itu yang kalau tu hati yang mati terkena jaga tu. So orang macam ni kan, dunia ni dia ada masanya membuat kita kena ingat tau, dunia ni tak ke mana. Kadang ada membuat kita benci, dan ada membuat kita senang. So hawa nafsu ni akan membuat dia macam, bila dia dah terpengaruh hawa nafsu ni, dia seolah-olah membuatkan dia kan menjadi pekak, bisu dan buta. Itu yang Agin cakap betul lah. Bila orang dah terlalu terpengaruh, dia dah hawa nafsu menjadi pemimpin dia tu, syahwat jadi general dia tu, dia seolah menjadi pekak, bisu dan buta. Dia kalau tengok dalam surah Al-Baqarah sendiri, kalau tengok ayat 18, Allah SWT berfirman, mereka seolah orang yang pekak, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. So bila orang-orang yang hati dah mati ni, dia umpama dia pekak, bisu dan buta, dia memang tak dengar, tak lihat, dia tak boleh baca benda-benda yang apa ajaran Allah, apa perintah Allah, ada ajaran Rasulullah SAW. Benda ni semua memang dia dah tutup. Dia macam sukar untuk dia kembali ke jalan yang benar.
Tapi kalau masih boleh diselamatkan kalau dia sendiri yang bergerak untuk membersihkan hati daripada kekotoran tu. So, kita harus berwaspada dengan ciri-ciri hati yang mati ni. Kalau tak kuat iman, ha? Saya satu lagi yang Agim cakap ni best tau. Ya ada bedak apa? Hati ni kan kalau tak kuat iman kan, berdamping dengannya adalah racun. Dan menemaninya membawa kepada kehancuran. Itulah kita. Kalau hati yang mati ni kita berdamping dengannya adalah racun dan menemaninya membawa kepada kehancuran. Kita pilihlah mana kita nak. Macam Tok Guru Nasi saya cakap kan, setiap hari adalah pilihan raya kan. Kita pilih. Kita nak hati mana? Kita nak jadi hati yang bersih, hati yang sihat ataupun hati yang mati ni. Kita pilihlah. So, penting untuk kita sedar diri. Agar kita jangan sampai hati kita yang kotor. Kalau kotor, usahalah untuk dibersihkannya atau ubatinya. Kita cari ilmu, cari guru, cari jalan untuk kita bersihkan hati kita ni. Jangan sampai kotor sampai tak boleh diubati dah. Sebab dia akan melarat sampai kita jadi hati yang mati. Penting juga untuk kita refleksi diri. Saya sudah teringat Profesor Muhammad yang selalu katakan, apa-apa refleksi diri. Tengok diri kita ni. Sama macam Agim cakap, Bonda Muhammad cakap, semasa kita buat, kita refleksi diri. Sebelum kita buat, refleksi diri. Selepas kita buat, refleksi diri. Kita boleh tengok di mana kita kan. So, penting untuk kita periksa diri kita ni, apakah kita punya penyakit hati yang perlu diawasi? Adakah kita ada penyakit hati yang perlu diubati? Supaya kita tak tersesat dengan bisikan syaitan tu. Bisikan syaitan ni memang, kalau kita terbawa tak jaga kan, kita akan membenarkan syaitan tu terus merampas hati kita dan jadikan dia sebagai tempat tinggal. Bila once syaitan tu dah jadi tempat tinggal kita dekat hati kita tu, memang kena jaga-jagalah. Itu menjadikan hati kita mati tu. Kena ingat bisikan syaitan tu dia bukan sekat macam bisikan apa yang Yusof Tayyub tu. Dia bisikan syaitan ni, saya selalu pesan, saya selalu ingat apa Agim cakap. Bisikan syaitan tu boleh membuatkan sesuatu yang tak baik itu menjadi indah. Tu kita hati-hatilah. Tu kita kena hati-hati jaga hati. InsyaAllah seterusnya saya akan bercerita apakah penyakit hati yang perlu kita awasi tu. Kalau ni berdasarkan apa yang ilmu saya himpunkan daripada Ustaz Agim dan yang lain, saya akan sambung berkenaan dengan penyakit hati yang perlu kita awasi. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih pada yang bersama saya ni. InsyaAllah semoga kalian semua dikurniakan dalam keadaannya, dipertemukan dalam keadaannya, dikurniakan kesihatan terbaik, sentiasa dilindungi Allah, dirahmatinya, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang takwa, dikurniakan kebahagiaan, ketenangan di dunia akhirat, sentiasa buat baik dan sentiasa bersyukur. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.